بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama dengan Akak lagi dalam Cengkih Channel. Hari ini Akak akan sampaikan kisah mengenai kubur, di mana kisah ni adalah kisah pengalaman seorang penggali kubur dan juga penjaga kubur. Apa yang ingin Akak sampaikan? Jom bersama dengan Akak. Tapi sebelum tu Akak doakan agar kita semua dipermudahkan segala urusan, dilimpah ruahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jom bersama dengan Akak. Akak mulakan dengan kisah seram yang pertama. Kisah seram ni adalah kisah benar tau. Pengalaman seorang penggali kubur. Kisah ni dialami oleh seseorang yang bernama Johar. Johar ni nama pun kisah penggali kubur, makanya kerja dia adalah menggali kubur. Pada satu hari tu, tidak dinyatakan tarikh dengan waktunya bila, Johar macam biasalah, setelah ada satu-satu kematian, dia akan melakukan tugasnya iaitu menggali kubur sebaiknya. Maka saatnya tu semestinya lah di satu kawasan perkuburan. Dan pada ketika tu, satu jenazah telah pun selesai dikebumikan. Johar dia pegang batu nisan di kubur arwah Abang Hamid yang baru sahaja mereka kebumikan sebentar tadi. Fikiran Johar ni berputar ligat macam tu. Ai, menung nampak? Kenapa? Tanya Bakar, kawan baik Johar yang turut sama menjadi penggali kubur di Bakri, Muar, Johor. Tak ada apa-apalah. Saja tengok kain ni, dah kotor sikit, kena tanah. Johar dia berdalih, dia cuba sembunyikan perkara yang memang dah beraksak-aksak dalam kepala dia ni, duk berfikir, berpusing-pusing berfikir tu. Mari kita pergi ke pondok, Mando nak jumpa tu. Dia nak cakap pasal kerja, gaji, overtime, lain-lain. Pak Dolah, kawan-kawan lain dah pergi dah tu. Jom kita pergi. Tambah Bakar sambil dia memikul cangkul dan juga botol air dia tu dia bawa sekali. Pergilah dulu, nanti aku datang. Balas Johar, lantas kemudiannya dia duduk, dia sambung, dia termenung. Sepeninggalan Bakar, Johar dia duduk di pinggir kubur Abang Hamid tadi tau. Dia termenung lagi. Ada satu perkara yang sedang bermain-main dalam fikiran Johar saat itu. Sebenarnya dah lama dah perkara tersebut bermain-main di benak fikiran Johar. Tapi itulah, sekarang ni apa yang difikirkan tu semakin mendesak-desak diri dia untuk lebih mengetahui akan jawapan setiap persoalan yang berada dalam fikiran dia tu. Orang ramai dah pun balik dari tanah kubur tu. Munkar dan Nakir sudah datang ke menyoal Abang Hamid? Hati Johar, dia bertanya. Kata orang, selepas 7 langkah kita tinggalkan pusara, maka akan datanglah 2 malaikat untuk menyoal si mati. Kalau bagus amalannya semasa hidup, berbahagialah. Tapi kalau bergelumang dengan kemungkaran, bersiap sedialah. Johar dia teringat cerita kononnya ada orang yang menekap telinga ke kubur dan dengar bunyi dentuman tapak kaki di dalam kubur. Konon cerita lepas tu terdengar pula bunyi hentaman dan si mati menjerit-jerit. Seramnya.
Macam mana agaknya rupa Munkar dan Nakir tu ya? Besar ke badannya? Garangkah rupanya? Atau berjubah dan manis ke wajahnya? Kalau di belasahnya kita, tentu sakitnya tak terperi kan? Kalau lipan, kalau jengking datang, habislah kita disepit. Nak lari dah tak boleh. Nak mengadu pun dah tak boleh. Kita seoranglah menanggung sakit pedih. Astaghfirullahalazim. Segala persoalan, segala situasi tu berpusing-pusing bermain dalam benak fikiran Joha. Sentiasa ada sahaja soalan-soalan yang diajukan pada diri sendiri. Joha masih lagi duduk. Dia duduk termenung di pinggir kubur Abang Hamid. Jiwa muda dia makin menggaru-garu, mendesak dia. Makin lama dia termenung, maka makin banyaklah persoalan yang mengganas dan mengacau fikiran dia ketika tu. Pergi sekarang. Joha, masa inilah kalau nak cuba. Kawan-kawan dah tak ada. Cepat. Sesuatu berbisik di telinga Joha. Jari jemari Joha mula bergerak-gerak. Masa tu lutut Joha dah mula menggeletar, manakala kepala Joha dah rasa berpusing. Joha dia istighfar banyak-banyak, istighfar beberapa kali untuk mententeramkan jiwa dia sendiri yang sedang bergelora. Tapi bisikan tersebut makin kuat kedengaran di telinga Joha, semakin mendesak. Cepat. Inilah masanya. Joha, apa kau tunggu lagi? Kan kau nak tahu sangat, jangan tercekat lagi. Kau takut? Allah, bukannya kena tangkap pun. Bukannya boleh mati. Jangan bisu. Sakit. Lepas tu, miring sampai mati. Jangan pedulilah. Tu cerita orang je. Entah, ya ke tidak, engkau ni orang muda. Kuat semangat. Apa nak takut? Cepat, Joha. Cepat. Bisikan demi bisikan menerjah ke telinga Joha. Dimulai dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan selawat ke atas Nabi. Joha dia terus bangun dan dia terjun ke dalam kubur di sebelah pusara Abang Hamid. Ia baru sahaja digali sebab di sana mereka biasanya sudah menggali lebih kurang 10 kubur sebagai persediaan. Maknanya Joha sekarang berada di lubang kubur di sebelah arwah Abang Hamid. Maklumlah, Bakri itu kawasannya besar. Kalau ada banyak kematian sekaligus, tak adalah nanti timbul masalah apa-apa. Permudahkan keadaan. Di dalam lahat Joha, dia berbaring tau, dan dia meratib, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Joha dia pejamkan mata, dia menggigil bila dia tengok dinding lahat di depan mata dia. Sebelum dia pejamkan mata, dia sempat melihat segalanya. Bau tanah dan sempitnya ruang di dalam lahat tu menyebabkan Joha betul-betul rasa gemuruh. Munkar, Nakir, ular, jengking, api tinggi menggulung, nanah, darah dan segala siksaan yang pernah didengar daripada guru-guru agama terbayang di depan mata Joha. Joha juga teringat pada alunan suara seorang wanita membaca Al-Quran dari salah sebuah kubur di situ yang dia dengar beberapa bulan sebelumnya. Jeritan, tangisan dan raungan dari kubur-kubur yang lain yang dia turut dengar pada malam-malam selepas tu juga pantas menyerbu fikiran dia. Saya durhaka dengan Tuhan. Saya tak berbudi, Tuhan. Saya belakangkan Tuhan. Saya langgar apa saja dari Tuhan. Suara-suara aneh dari kubur itulah yang sebenarnya menggaru-garu jiwa Joha ni untuk menyaksikan sendiri keadaan di alam barzakh. Bunyinya macam gila kan? Macam
tak logik lah. Kau dah kenapa? Mana boleh manusia hidup menyeberangi ke alam barzah? Tapi Johar dia nak juga merasai apa yang difikirkan dalam kepala dia tu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia terus juga membaca kalimah itu. Johar terus meratib dan meratib sehinggalah tiba-tiba dunia menjadi kelam dan sedetik kemudian bergema satu bunyi yang amat menakutkan. Prat! Tanah di kubur Abang Hamid tiba-tiba bergerak. Setelah itu, satu lagi sisi tanah kuburnya berganjak diiringi dengan bunyi yang amat menggerunkan. Ya Allah, apa yang berlaku ni? Johar menggeletar sebab bunyi itu datang dari dua arah dan saling rapat merapati. Air mata Johar time tu seolah-olah sedang cuba untuk mengalir tau. Grum, grum. Tanah di kubur Abang Hamid bergerak lagi, saling himpit-menghimpit. Johar menggigil bila mendengar bunyi tersebut yang dentumannya tu lebih dahsyat daripada tanah runtuh. Johar dia cuba menekuk telinga dia sebab dia dah tak tahan dengan bunyi yang bingit tu. Tapi tangan dia tiba-tiba kaku. Ingin je time tu Johar dia rasa dia nak melompat keluar je dari lubang kubur tu. Tapi kaki Johar seolah-olah dipaku ke tanah tau. Tak dapat dia nak bergerak sebab dia terlalu terkejut. Terdengar pula suara seorang lelaki mengerang. Suaranya tu sepertinya lelaki tu sedang menahan kesakitan yang amat sangat. Tapi seperti tersekat di kerongkong tahu suara tu. Nafas Johar dah tak tentu arah jadinya. Takut yang amat sangat. Bila Johar dengar bunyi tersebut lagi dan lagi, Johar menggigil apabila lelaki tersebut mengerang-ngerang kesakitan lagi. Perasaan simpati tak dapat dah nak dibendung. Ingin rasanya Johar tu dia nak tarikkan lelaki tu keluar daripada terus dihimpit dekat situ. Tapi di sebelah Johar cuma lapisan tanah yang tak mampu untuk dia tembusi. Bayangkan kalau kita yang berada dalam situasi tersebut. Johar dia masih lagi terbaring dengan nafas turun naik apabila tiba-tiba prap, prap, bunyi papan patah berderai. Prak, tap, prak. Kepingan demi kepingan papan tersebut patah hingga hancur berkecai, kemudian disudahi dengan suara lelaki tersebut mengeruh. Serentak tu kedengaran pula tulang temulang patah. Pap, pap. Air mata Johar meleleh time tu. Di ketika itu hati Johar berkata, mungkin inilah yang Nabi maksudkan bahawa tanah dan dinding kubur akan menghimpit tubuh orang-orang yang mengkufuri Allah hingga berselisih tulang selangkanya. Aduh, tak terbayang perih sakitnya tu lelaki yang sedang mengerang tersebut. Jantung Johar dia bagai hendak tercabut tau. Dan darah dia terasa kering apabila mendengar lelaki tersebut mengerang-ngerang dan tulang temulangnya tu patah berderap-derap. Di saat Johar terbungkam dengan apa yang berlaku, tiba-tiba satu deruan angin yang amat dahsyat datang menerpa dia. Desingannya menyakitkan telinga. Seiring dengan ribut taufan tu juga. Kemudian hadir sesuatu berwarna hitam seperti asap. Makin lama, makin membesar. Lalu membentuk lembaga hitam yang amat besar. Di tangannya lembaga tu tergenggam sebatang besi yang sedang membara. Merah menyala besi tu. Tiba-tiba lembaga tu dia menghayun besi tersebut. Dengan pantas Johar ni dia menempis. Tapi sebaik besi itu menyentuh lengan, Johar menjerit kesakitan. Aduh, panasnya menyebabkan kulit tangan Johar tu bagai tersiat.
Dan dagingnya tu bagaikan masak tau. Jangan pukul aku lagi. Johar dimeraung apabila lembaga tersebut memukul kaki dia pula. Johar cuba mengelak, tapi pukulan tu tetap singgah ke sasaran. Bagai hendak tercabut anak tekak. Johar dimenjerit sebab kehangatan besi tersebut membakar daging peha Johar. Sakit! Sakit! Johar dimeraung, sakit! Sakit! Tapi lembaga hitam besar hingga sayup mata tu memandang terus ke arah Johar, kemudian menghayungkan besi panasnya ke kepala, kaki, tangan, badan dan perut Johar. Dalam pada tu jugalah tanah di kubur sebelah terus-terusan bergerak, himpit menghimpit. Bumi tempat Johar berpijak bergegar hebat seperti dilanda gempa tau. Suara lelaki yang mengerang dan juga tulang temulangnya tadi patah berderap bagai dahan sekah tetap juga kedengaran. Dalam hati Johar lah dimeraung, matilah aku kejap lagi, patahlah tulang aku, renyuklah badan aku dibelasah dengan besi panas, matilah aku. Johar menjerit, dia menempis, dia mengelak, sehinggalah tiba-tiba Johar terasa sesuatu yang amat sejuk menimbah ke tubuh dia. Serentak itu lembaga hitam tadi hilang entah ke mana dan bumi bergegar serta lelaki yang mengerang tu lenyap serta-merta. Suasana dia jadi hening je, sunyi je. Johar. Sayup-sayup nama Johar dipanggil. Dengan susah payahlah Johar ni dia cuba buka mata dia buka. Tapi Johar memang betul-betul tak larat time tu. Badan Johar ni dah terlalu letih rasanya. Wajah seseorang dia nampak macam berbalam-balam je dekat luar daripada lubang kubur tempat dia baring tadi. Johar, bangun. Nama Johar dipanggil lagi. Badan Johar digoncang-goncangkan. Bangun Johar, bangun. Johar dia cuba untuk buka mata dia sikit. Dia buka. Rupa-rupanya bakar bersama-sama dengan Pak Dolah. Mereka mengangkat Johar keluar dari kubur. Selepas tu Johar diberi air. Lepas diberi air, badan dia dikipas bagi dia cool sikit. Barulah Johar ni dia segar semula. Lepas tu bakar dia bagi tahulah. Selepas menunggu lama kan dekat pondok, dia pergi dulu pondok tadi. Dia dengan Pak Dolah ni serta Mando yang dia nak jumpa tu carikan si Johar ni untuk bayar wang kerja lebih masa dia pada hari tu. Lama jugalah mereka tu mencari. Akhirnya mereka tu jumpa Johar dalam kubur sedang bersilat seorang diri. Tak tahulah apa yang Johar sedang lakukan, tapi macam itulah, bergerak-gerak cuba untuk menempis dari serangan seseorang. Engkau tadi menempis sana, mengelak sini. Habis tanah kubur tu kau tumbuk, aku ambil air, aku simbah lah, kata bakar sambil dia menunjukkan baldi yang digunakan tu. Lalu disambut dengan gelak ketawa lah oleh rakan-rakan yang lain. Johar dia hanya tersenyum je. Tersenyum tawa, senyuman yang tak ada makna tau. Tak terdaya dah dia nak ceritakan apa yang dah berlaku sebentar tadi. Dia bimbang yang lain semua ni takkan percaya dengan apa yang cuba dia nak sampaikan. Selepas kejadian tu, Johar terlantar selama beberapa bulan akibat badan dia penuh dengan lebam-lebam. Mungkin lebam akibat dia menumbuk dan dia menendang-nendang tanah, dia memberontak kat dalam tu. Mungkin juga akibat pukulan besi panas tu, mungkin juga. Jadi Johar dia dibawa berjumpa dengan bomoh untuk memulihkan semangat dia. Dia cuba untuk berikhtiar dengan cara yang lebih baik. Macam tu. Keluarga dan juga kawan-kawan dia menggeleng kepala dengan cerita Johar tu. Mereka percaya dengan tak. Mereka berebut-rebut menyuruh supaya Johar ni menceritakan pengalaman menakutkan tersebut. Ada yang insaf bila dengar. Ada juga yang menyatakan semua tu karutlah mainan syaitan, mimpi dan igauan lah semata-mata. Macam-macam lah kan apa yang digambarkan oleh sekeliling selagi kita tidak melalui. Lantaklah
apa kata mereka, tapi Johar dia puas hati. Akhirnya dia telah saksikan sendiri siksaan di dalam kubur. Sama ada apa yang dilihat tersebut adalah keadaan yang sebenarnya berlaku di alam barzah atau hanya mimpi semata-mata akibat dia terlelap semasa dia meratib la ilaha illallah. Itu dia tak kisah. Yang penting dia boleh pelajari sesuatu, ambil iktibar sesuatu, jadikan dia sebagai manfaat untuk dia jalani kehidupan yang lebih baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Sekian untuk kisah yang pertama. Akak teruskan dengan kisah seram yang kedua tentang penjaga kubur. Inilah pengalaman seorang penjaga kubur yang demam. Seminggu tahu demam sebab nampak wanita misteri melawat kubur. Di mana pada sebelah paginya wanita tu berselendang hitam dan di sebelah malam pula berwajah menakutkan sedang bertinggi atas pokok. Kisah dia macam ni. Semasa di seluruh dunia termasuk negara kita ni mengalami pandemik COVID-19 yang meragut ramai nyawa dan melumpuhkan banyak ruang-ruang pekerjaan. Ingat tak lagi keadaan negara kita pada ketika tu? Ramai di antara kita telah kehilangan kerja ketika pandemik tersebut. Termasuklah seorang lelaki yang bernama Ali. Ali dia sangat-sangat buntu, apatah lagi usaha dia untuk mendapatkan pekerjaan baru tak berhasil. Sehinggalah dia memutuskan untuk balik je lah dekat kampung. Dah tak boleh nak stay dekat bandar. Mesti ramai di antara kita yang melalui situasi yang sama. Itu pun kebetulan adalah kenalan Ali dekat kampung tu bagi tahu dekat kampung dia ada kerja kosong. Jadi dah kebetulan yang memang sangat baik. Itulah sedang elok juga time tu Ali tengah tak ada kerja kan. Jadi Ali pun terimalah pekerjaan tersebut. Kerja yang dimaksudkan kenalan Ali tu ialah sebagai penjaga kubur. Penjaga kubur? Pada awalnya hati Ali ni dia rasa berat juga nak menerima tawaran tersebut. Tapi mengenangkan Ali ni perlu menanggung isteri dia, dia dah kahwin, dia ada anak seorang. Anak dia masa tu berusia 2 tahun. Maka dia pun setujulah untuk melakukan pekerjaan tersebut. Ali masa dia dah balik kampung tu, dia menyewa sebuah rumah. Rumah tu pula berdekatan dengan kawasan kubur yang dimaksudkan tu. Walaupun dia ada rasa takut, bukan tak ada. Dan dia perlu menjaga kawasan tersebut sebab itu memang bidang kerja dia time tu. Tapi dia menganggap tugasnya tu macam okey, tak adalah sukar sangat seperti yang dijangkakan, difikirkan dia sebelum tu. Tugas Ali mudah je. Dia perlu pastikan tak ada orang luar yang masuk ke kawasan kubur dengan niat yang tak baik. Contohnya macam penagih dadah, kaki judi ke, ataupun ada pengamal perubatan hitam, ilmu hitam, perubatan hitam. Ilmu hitam untuk masuk melakukan perkara-perkara yang tak baik. Itulah tugas Ali pada waktu tu, menjaga keselamatan kat sana. Biasanya Ali akan buat rondaan 3 kali pada waktu siang dan 2 kali pada waktu malam. Alhamdulillah lah, tak ada kejadian pelik pun yang berlaku di awal dia bekerja tu. Rasa takut dan rasa gementar tu perkara biasa. Apatah lagi kalau dia meronda pada waktu malam, kata Ali lah. Walau bagaimanapun, ketakutan Ali dapat dirasai juga tau bila dia terlihat kelibat seorang perempuan berbaju kurung hijau dan perempuan tu berselendang hitam sedang duduk di tepi sebuah kubur ketika Ali membuat rondaan pada pukul 9 pagi. 9 pagi kan, cerah tanah, tak adalah takut sangat. Tapi pandangan Ali pada wanita tu agak misteri tau. Sebab situasinya 9 pagi, kedudukan dia dekat situ, apa yang dia buat Tanpa mengesyaki apa-apa, Ali dia memberhentikan motosikal dia dan dia pun perhatikan ke arah wanita tu. Memandangkan lokasi kubur tu terletak agak jauh ke dalam, jadi agak tak boleh nak fokus betul-betul apalah yang dia buat kat situ. Memang dia cuma dapat tengok dari jauh je. Sebaik sahaja wanita tu perasan Ali sedang memerhatikan dia,
wanita tu bangun dan dia bergerak meninggalkan tempat tersebut. Ketika wanita tu berjalan ke arah Ali, segeralah Ali diperkenalkan diri dia. Tapi sepatah apa pun wanita tu tak menjawab, dan wanita tu berlalu pergi ke kawasan semak dekat tepi kawasan kubur tu. Senonong je dia berjalan. Jadi Ali dia mulalah tertanya-tanya, kenapalah wanita tu masuk ke kawasan semak tu Ke manalah arah tujuannya wanita tu? Kata Ali panjang lebarlah menjelaskan situasi tu. Ali bagi tahu lagi. Dia cuba beranikan diri dia dan dia cuba untuk mengekori wanita tersebut. Tapi kelibat wanita tu tiba-tiba lesap, hilang. Macam tu je. Ali sendiri hairan sebab dia tak ada pun menjumpai jalan keluar melalui kawasan semak tersebut. Jadi, ke mana wanita tu lesap dan bagaimana wanita tu boleh lesap? Misteri sangat misteri. Bila Ali ni dia gagal untuk menemui wanita tu, Ali pun dia pergilah ke kubur yang wanita tu singgah tadi. Dia nampak mula-mula tadi kan. Wanita tu duduk dekat kubur tu untuk apa? Macam tu. Lepas tu Ali bila dia dah sampai dekat tempat tu, dia nampak dekat batu nisan tertera nama seorang wanita yang sudah meninggal dunia hampir 50 tahun yang lalu. Tertulis pada batu nisan tu tentang tarikh tersebut. Beberapa minggu kemudian, semasa Ali membuat rondaan pada waktu malam, Ali sekali lagi terserempak dengan wanita yang sama. Kebetulan masa tu bulan sedang mengambang. Jadi malam tu macam malam yang pekat, gelap kan. Tapi dengan cahaya bulan tu mudahlah Ali ni dia nak mengesan kelibat perempuan wanita tu. Perempuan wanita sama je. Kebetulan Ali ni dia meronda menggunakan basikal pada malam tu. Jadi mungkinlah perempuan tu dah tak sedar dengan kehadiran Ali. Jadi Ali dia terdengar suara perempuan tu sedang menangis dekat tepi kubur yang sama yang Ali tengok pada siang hari sebelum tu. Kata Ali lah. Ketika Ali tu asyik memerhatikan wanita tu, Ali dia berkatalah, wanita tu tiba-tiba menolehkan wajah dia ke arah Ali sebelum wanita tu menjerit supaya Ali ni jangan ganggu aku. Jangan ganggu aku. Ali jangan ganggu dia lah. Dalam kesamaran malam dan masa tu hanya bersuluhkan oleh sinaran cahaya bulan malam tu, Ali didapat melihat wajah wanita tu dengan jelas sangat. Kali ni wanita tu berambut panjang dan yang pastinya lah wajah wanita tu sangat menakutkan. Menakutkan bila dilihat oleh Ali. Belum sempat Ali nak mendekati wanita tu, wanita tu berlari masuk ke kawasan semak dan sama juga hilang lesap macam tu je. Jadi Ali dia pun berlarilah lintang pukang sebab dia rasa takut. Sebelum dia dengar lagi suaranya wanita tu mintakan dia jangan ganggu tempat aku, jangan ganggu aku. Lebih baiklah dia lari kan. Bila Ali pandang ke atas masa dia tengah lari tu, dia tengok ke atas, perempuan tu sedang bertenggek dekat atas pokok. Itu memang jelas kata Ali. Dia nampak betul bertenggek kat situ. Ui, seram. Apa yang berlaku seolah-olah macam mimpi. Dan memori Ali dia hilang. Dia stop dekat situ je. Dia tak tahu dah macam mana nak jelaskan bagaimana dia boleh sampai di depan rumah dia pada hari tersebut. Kata isteri Ali lah, Ali pengsan dekat pintu rumah mereka. Ali tak dapat nak ingat apa-apa pun yang berlaku. Macam mana dia boleh balik kat rumah dia, siapa yang bawa dia ke balik kat rumah dia, apa yang berlaku memang dia tak ingat. Last dia nampak wanita tu bertinggi atas pokok. Itu je. Jadi isteri Ali ni temui Ali pada keesokan harinya, bukan malam yang sama Semasa isteri Ali ni nak buka pintu rumah, lama betul dia pengsan kat situ. Jadi Ali langsung tak ingat apa-apa pun yang berlaku selepas tu. Hampir seminggu jugalah Ali demam dan isteri dia memanggil seorang ustaz untuk pulihkan semangat Ali. Alhamdulillah lah, tak ada kejadian pelik pun berlaku selepas tu. Dan Ali dia tetap juga meneruskan kerja sebagai penjaga kubur.
kata Ali lagi menjelaskan keadaan yang dilalui oleh Ali. Dah hampir 2 tahun lah berlalu. Ali berkata, ada ketikanya dia akan terfikir mengenai wanita tu. Tapi wanita tu dah tak pernah dah muncul dekat kawasan perkuburan tu selepas kejadian tersebut. Memang tak pernah dah. Biarpun Ali rasa sangat mencabar, tapi semangat Ali tetap utuh. Sebab kelangsungan hidup dalam dunia sekarang ni sebenarnya yang lebih mencabar. InsyaAllah niat Ali untuk keluarga akan diiringi dengan perkara-perkara yang baik sahaja. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selesai untuk kisah yang kedua. Sekian saja untuk perkongsian pada kali ini. Apa yang baik sama-sama kita ambil jadikan sebagai toladan. Apa yang buruk sama-sama kita ambil jadikan sebagai sempadan. Yang tak elok jangan ikut. Yang elok kita buat banyak-banyak. Sekian korang. Jangan lupa like, share dan subscribe. Bye. Assalamualaikum. Bye.